Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Ustaz Razizi selaku pensyarah untuk kos CTU 552 dan kepada semua rakan-rakan. Saya Muhammad Hafiz bin Awang Muhammad Suud, bernomor ID 2022 388 645. Juga bersama ahli kumpulan saya akan membentangkan sebuah tajuk yang telah diberi kepada kami sebagai satu tugasan pada semester ini, iaitu konsep manusia dan kehidupan dalam agama Hindu dan juga Buddha. Terlebih dahulu, ingin saya menerangkan secara ringkas mengenai proses kejadian manusia mengikut Al-Quran. Sebenarnya dia terbagi kepada dua, iaitu sains dan juga Al-Quran. Seperti yang kita tahu, setiap kita asalnya daripada proses persenyawaan antara sperma dan juga ovum. Proses kejadian manusia sentiasa berkembang secara berperingkat setiap minggu ataupun bulan. Dan setelah mencapai usia 4 bulan dalam kandungan, roh akan ditiup masuk melalui rahim ibu. Maka dari situ bermulalah kehidupan di alam rahim. Manakala dari segi sains pula, proses ini tidaklah jauh perbezaannya. Seperti apa yang dapat kita lihat, tidak ada bezanya dibandingkan dari segi Al-Quran, kecuali dari nama saintifiknya saja. Hai, selamat sejahtera. Nama saya Jordan Cole Eljomen dan saya akan membentang mengenai konsep manusia dalam agama Hindu. Untuk pengenalan agama Hindu, nama Hindu sebenarnya tidak asli. Nama tersebut diberikan oleh orang-orang yang datang ke India pada zaman dahulu. Nama sebenar agama India adalah Sanatana Dharma yang membawa maksud jalan abadi. Ia juga boleh dikenali sebagai Vaidika Dharma yang membawa maksud Dharma yang berkaitan dengan Vedas. Agama Hindu sebenarnya antara agama yang terbesar di dunia dengan lebih daripada 900 juta penganut, dan juga antara agama yang tertua di dunia. Hinduisme merangkumi pelbagai aliran fikiran dan falsafah serta upacara amal yang amat berbeza.
Baiklah, seterusnya konsep manusia dalam Hindu. So, agama Hindu percaya bahawa manusia ada jelmaan kembali roh, macam hidup semula gitu. Dan juga manusia adalah Atman. So, Atman ni dia adalah percikan kecil Brahman yang ada dalam setiap makhluk hidup. Atman dalam manusia boleh tidak, silap. Atman dalam manusia ialah roh kita yang memberi kita kehidupan. Dan poin seterusnya disesatkan oleh avidya, ketidaktahuan. Apa tu? So, avidya membawa maksud ketidaktahuan atau tidak memahami sesuatu hal yang bertentangan dengan vidya. So, contohnya macam sekiranya kita membuat sesuatu kesilapan tanpa kita ketahui atau sedari, dan itulah maksudnya disesatkan oleh avidya. So, ia terdiri daripada dua unsur, yaitu jasmani dan rohani. So, jasmani adalah badan atau tubuh manusia, manakala rohani ialah hakikat Tuhan yang abadi, kekal, yang disebut dengan Atman. Baiklah, seterusnya tujuan manusia diciptakan. So, sebelum saya membentangkan mengenai tujuannya, itu untuk mencapai moksha, saya ingin menceritakan sedikit mengenai Swayambhu Manu. So, Swayambhu Manu ialah pemimpin Manvantara pertama menurut kepercayaan Hindu. Dipercayai sebagai nenek moyang manusia. So, bagi penganut agama Hindu, Swayambhu Manu adalah manusia yang pertama dilahirkan atau diciptakan di dunia. So, baiklah, seperti yang saya jawab tadi, tujuan manusia diciptakan adalah untuk mencapai moksha. So, untuk mencapai moksha terdapat 4 langkah. Langkah pertama adalah dharma, kedua artha, ketiga kama, dan keempat moksha. So, dharma bermaksud kebenaran atau boleh dikatakan ajaran agama Hindu. Langkah kedua, artha, adalah upaya mencari harta. So, contohnya usaha kita untuk bekerja, usaha kita untuk mencari duit, itu adalah langkah kedua. Langkah ketiga adalah kama, bukan karma. Kama yang bermaksud hasrat atau keinginan. So, contohnya kita perlu menikmati kehidupan kita, sama ada dengan kehiburan atau kasih sayang. Semua itu adalah langkah ketiga, kama. Dan langkah terakhir, moksha, yang bermaksud pembebasan daripada kesan duniawi dan hasil perbuatan yang melekat pada individu semasa proses penjelmaan semula. So, moksha ini adalah di mana proses kehidupan dan kematian dan kehidupan kembali. Itu adalah langkah keempat, moksha. So, keempat-empat itu adalah tujuan manusia diciptakan dalam agama Hindu. Seterusnya, kejadian manusia dalam agama Hindu. So, pada permulaannya Tuhan mencipta Purusa dan Pakriti. Purusa dan Pakriti adalah dua unsur pokok yang terkandung dalam setiap alam semesta. Purusa adalah unsur yang bersifat kejiwaan, manakala Pakriti adalah unsur bersifat material atau kebendaan. Selepas itu, Tuhan mencipta Triantakarana. Antara Triantakarana adalah yang pertama, Budi, berfungsi untuk menentukan keputusan. Yang kedua, Manas, yang berfungsi untuk berfikir. Dan yang ketiga, Ahamkara, yang berfungsi untuk merasakan dan bertindak.
Selepas itu, Tuhan juga mencipta Pancabudindriya dan Pancakarmendriya. So, kedua-dua ini adalah disebut Dasendriya, yaitu 10 deriya. Dan 10 deriya tersebut adalah dalam Pancabudindriya. Yang pertama, Srotendriya, yaitu deriya telinga. Yang kedua, Twakindriya, deriya kulit. Yang ketiga, Caksuindriya, yaitu deriya mata. Dan keempat, Granendriya, yaitu deriya hidung. Yang kelima, Jihwendriya, yaitu deriya lidah. Malahan dalam Pancakarmendriya pula adalah Garbendriya, yaitu deriya perut. Panindriya, yaitu deriya tangan. Padendriya, yaitu deriya kaki. Payuindriya, yaitu deriya organ pelepasan. Dan akhirnya Kastendriya, yaitu deriya alat kelamin. Semasa penciptaan alam semesta, Pancamahabhuta bergerak dan mula menyusun alam semesta. Pancamahabhuta ialah 5 unsur zat alam, yaitu yang pertama pertiwi, yaitu zat padat seperti logam dan tanah. Yang kedua apah, zat cecair. Yang ketiga teja, yaitu api atau plasma. Yang keempat bayu, yaitu zat gas atau udara. Dan kelima akasa, yaitu ether. Selepas itu Tuhan juga mencipta sat rasa. Sat rasa adalah 6 unsur rasa yang hanya dapat dirasakan dalam mulut yang berasal dari sari-sari Pancamahabhuta. So, 6 unsur rasa ini termasuk manis, pahit, asam, masin, pedas, dan sepat. Setelah alam semesta tercipta, barulah manusia dicipta dengan benih kelahiran. Sukla adalah benih lelaki, manakala Swanita pula adalah benih perempuan. Konsep kefahaman kelahiran semula. Seperti yang kita tahu, agama Hindu atau Hinduisme percaya akan kelahiran kembali. So, apakah yang menyebabkan kelahiran kembali berlaku? Kelahiran kembali terjadi kerana manusia masih memiliki hasrat untuk berlanjut di alam kehidupan. So, apa yang akan terjadi dengan individu yang penuh dengan dosa dan kesalahan dan kesilapan berbanding individu yang sentiasa berbuat baik dan kurang berdosa? Individu yang baik akan mendapat balasan yang baik dan dilahirkan semula dalam bentuk yang lebih baik. Manakala individu yang berdosa akan menerima balasan yang buruk dan dilahirkan dalam bentuk yang lebih martabatnya daripada manusia, mungkin seperti haiwan. Baiklah, itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada sahabat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faizal bin Safi'i, nombor pelajar 202149219, akan membentangkan konsep manusia dalam agama Buddha. Pengenalan agama Buddha. Agama Buddha adalah agama budaya yang diasaskan di India pada kurun ke-6 sebelum Masihi. Agama yang tidak mempunyai konsep ketuhanan. 3 perpecahan aliran tradisional, iaitu Trabeda, Mahayana, Vajrayana. Agama Buddha diasaskan Siddhartha Gautama Buddha. Sebelum saya pergi secara lanjut, saya akan ceritakan latar belakang Siddhartha Gautama Buddha secara ringkas. Siddhartha Gautama Buddha yang dilahirkan dalam lingkungan tahun 560 sebelum Masihi di Lubni, Kapilavastu, iaitu sebuah daerah di sebelah Nepal, di selatan Nepal. Gautama merupakan seorang putera raja. Beliau meninggalkan kehidupan di istana dan menjadi seorang petapa
untuk mencari erti kebebasan, dan beliau berjaya dan mempercayai dan mencapai hasratnya ketika pertapaan. Kemudian menghabiskan usianya mengajar kepada orang ramai erti kebebasan. Selama 7 tahun, beliau bertapa melakukan meditasi, yoga dan melakukan kehidupan yang bersifat kezahihan. Ajaran Buddha, jalan pertengahan ataupun bermaksud Buddha Dharma, menjauhi segala tindakan ekstrim atau tidak bermanfaat yang tidak memberi segala faedah dalam kehidupan seharian. Ajaran Buddha mengajar penganutnya perlu usaha sendiri untuk mencapai kesedaran, bukan meminta kepada Tuhan. Dalam ajaran Buddha juga manusia Atman atau ketiadaan jiwa. Manusia hanyalah badan fizikal, kefahaman dan kepekaan. Dalam ajaran Buddha, untuk mencapai nirwana, perlu menjauhi segala ego dan bersatu dengan alam semesta. Dalam ajaran Buddha, mempercayai karma, segala tindakan kita, kehidupan seharian. 5 rukun Buddha atau 5 Pancasila, iaitu mengelak daripada membunuh makhluk lain, mengelak daripada mengambil apa yang tidak diberi, mengelak daripada kesalahan seksual, mengelak daripada perkara yang memabukkan, mengelak daripada pertuturan palsu. Kelima-lima ini manusia perlu mengikuti menurut agama Buddha untuk mencapai tahap kesempurnaan. Sekiranya mencapai tahap kesempurnaan ini, manusia akan menjelma sebagai dewa. Dan dengan itu lingkaran penderitaan akan berakhir serta penyembahan semula tidak akan berlaku ke atas dirinya. Mungkin ini yang dinamakan nirwana dalam Buddhisme. 4 kebenaran mulia iaitu dukkha, dukkha samudaya, dukkha nirodha, dukkha nirodha gamini patipada mangga. Dukkha bermaksud penderitaan biasa. Viparinama dukkha bermaksud penderitaan atas sebab perubahan. Sankara dukkha bermaksud penderitaan atas sebab jasmani. Konsep ini menjelaskan bahawa kehidupan manusia dipenuhi penderitaan. Penderitaan ini berlaku seawal manusia dilahirkan sehingga kematian. Keadaan ini berterusan walaupun manusia tidak mahu melakukannya. Manakala konsep samudaya atau dukkha samudaya, nafsu tak berhenti atau tanah, kegelapan batin avijja. Konsep ini menjerumuskan punca segala penderitaan adalah disebabkan nafsu, dan nafsu ini pula disebabkan kejahilan. Samudaya ini memfokuskan kehidupan manusia di dunia realiti yang lahir daripada nafsu, maka lahirlah tindakan. Keadaan ini menyebabkan manusia menjadi lalai. Nirodha, dukkha nirodha, nirwana serta mempunyai pemikiran yang jernih. Konsep ini merupakan perberhentian, penghapusan penderitaan yang perlu dilakukan dengan mengikut petunjuk ajaran Buddha. Dengan ini, keamanan, kedamaian, keharmonian hidup akan tercapai. Oleh sebab nafsu merupakan sebab utama atau asas kepada penderitaan, manakala kejahilan merupakan punca kepada nafsu, maka nafsu perlu diberhentikan agar tidak timbul lagi keinginan dengan menghapuskan kejahilan atau memusnahkan kejahilan. Dukkha nirodha patipada mangga atau mangga, konsep ialah konsep penghapusan penderitaan perlu diganti dengan kebebasan melalui kengkangan nafsu. Kebenaran mulia ini merupakan jalan keluar daripada penderitaan secara jelas yang diungkapkan melalui jalan 8 mulia. Jalan 8 lapis mulia.
atau yang dimaksudkan sebagai roda dharma merupakan satu kutubah yang terawal yang diberikan oleh Siddhartha Gautama Buddha kepada pengikutnya. Jalan 8 lapis mulia iaitu pandangan yang benar, niat yang benar, pertuturan yang benar, tindakan yang benar, rezeki yang benar, usaha yang benar, kepekaan yang benar, penglihatan yang benar. Apakah yang dimaksudkan dengan pandangan yang benar? Mengikut agama Buddha, pandangan yang benar itu menjelaskan bahawa manusia perlu memahami berhentinya penderitaan tersebut adalah dengan cara menghilangkan keinginan, ketamakan dalam diri seseorang. Keazaman yang benar ataupun yang dimaksudkan niat yang baik, tanpa keazaman, manusia tidak dapat memulai sesuatu tindakan dengan menggunakan tenaga yang kuat. Perkataan yang benar ataupun pertuturan yang benar, seseorang itu haruslah bersikap jujur dan berkasih sayang serta menjauhi sifat sombong menghina orang lain. Tindakan yang benar ataupun yang dimaksudkan perbuatan yang benar, seseorang itu tidak boleh menyakiti makhluk lain. Hendaklah menjauhi diri daripada melakukan sebarang kejahatan seperti melakukan pembunuhan, menjadi seorang pencuri, melakukan perkara yang memabukkan atau sebagainya. Rezeki yang benar, ini yang dimaksudkan sebagai kehidupan yang benar. Dengan cara hidup, seseorang hendaklah sesuai dengan cita-cita yang dihajatinya. Usaha yang benar, ini dimaksudkan sebagai disiplin diri. Dalam agama Buddha, penganutnya perlu melakukan atau mendapatkan watak yang berakhlak yang baik. Antaranya menyentuh tentang daya usaha, menjauhkan diri daripada idea-idea yang salah yang boleh merancuni pemikiran. Sebagai contoh, sesuatu idea yang boleh menyakiti diri dan orang lain. Ini bermaksud daya usaha seseorang untuk mencapai kebaikan bagi mendapat kebijaksanaan, dan daya usaha mengekalkan kebaikan yang membawa kepada kesempurnaan. Pemerhati yang benar menyentuh tentang pemerhati terhadap diri sendiri, persekitaran, pemikiran dan fenomena yang berlaku dalam diri dan fikiran. Oleh demikian, konsep pemerhati yang benar ini menumpukan kepada pemikiran seseorang yang tidak seharusnya melayani kehendak nafsu. Kepekaan yang benar ataupun melakukan meditasi yang benar. Jika seseorang dapat menyatukan diri dengan kebenaran dengan jalan meditasi, maka tujuannya akan tercapai. Dan pada peringkat ini tidak perlu lagi kepada kehidupan semula. Nirvana. Apakah yang dimaksudkan dengan nirvana? Nirvana tidak merujuk kepada konsep syurga seperti agama Islam dan Kristian. Mengikut bahasa Sanskrit India, nirvana bermaksud menghembus. Dalam erti kata menghembus lilin, kebencian, ketamakan dan khayalan dihembus keluar daripada diri. Nirvana juga merujuk kepada kehilangan ego atau diri yang seterusnya menamatkan penderitaan dan kesakitan yang dialami oleh manusia apabila berhijrah dari satu kehidupan ke kehidupan yang seterusnya. Dalam istilah nirvana juga
membawa masuk perkembangan tanpa batas yang mungkin dapat digambarkan sebagai bersatu dengan alam semesta. Siddhartha Gautama Buddha telah mencapai nirvana apabila beliau menjadi Buddha. Sama seperti agama lain, agama Buddha juga mementingkan kebajikan manusia serta makhluk hidup yang lain. Dengan berusaha untuk mencapai nirvana, penganut agama Buddha perlu mengikuti, iaitu mengelak daripada membunuh sebarang makhluk, tidak menipu atau mencuri, atau tidak melakukan sebarang kejahatan, melayan insan lain dengan baik. Menurut agama Buddha, kebencian tidak dapat menamakan kebencian. Kebencian dapat ditamakkan dengan kecintaan. Agama Buddha juga mempercayai hukum karma. Setiap tindakan akan dibalas, sama ada melalui perbuatan atau badan, pertuturan atau pemikiran. Kejadian manusia dalam agama Buddha, proses kejadian manusia mengikut agama Buddha berlaku melalui proses yang lama, dan proses ini melalui beberapa revolusi. Proses revolusi ini mirip dan hampir sama dengan teori revolusi Darwish, tetapi mempunyai beberapa perbezaan. Dalam agama Buddha, terdapat 4 sebab mengapa jasad timbul dan berkembang. Jasad muncul kerana karma sebagai penyebab yang disebut sebagai karma jarupa. Kedua, penyebabnya ialah cita yang disebut juga sebagai cita jarupa. Penyebab ketiga ialah utu atau haba yang disebut juga sebagai utu jarupa. Akhir sekali, itu penyebab yang keempat ialah arha, iaitu makanan yang disebut juga sebagai arha raja rupa. Proses kejadian manusia ini dihuraikan begitu panjang dalam kitab Sutta Pitaka dan Digha Nikaya. Makhluk-makhluk yang meninggal di alam cahaya biasanya dilahirkan semula di bumi sebagai manusia. Mereka hidup dari ciptaan batin atau manomaya, memiliki tubuh yang bercahaya dan melayang-layang di angkasa. Mereka tidak mempunyai jantina dan tiada beza di antara lelaki dan perempuan. Mereka dikenali sebagai makhluk sahaja. Proses kejadian manusia menurut agama Buddha melalui 4 revolusi. Revolusi pertama mengatakan dalam proses pengerasan bumi dari zat cair ke padat atau pepejal, manusia mula muncul di bumi. Manusia yang pertama kali muncul di bumi bukan seorang tetapi banyak. Mereka muncul bukan kerana kemahuan makhluk tertentu. Revolusi kedua ialah ada di antara makhluk-makhluk itu memiliki sifat khianat atau tamak. Lalu mereka memakan sari tanah yang muncul dari air, maka mereka diliputi oleh rasa sari tanah itu dan nafsu keinginan yang muncul dalam diri mereka. Dengan itu wujudlah matahari, bulan, bintang dan alam semesta. Pada revolusi ketiga pula, mereka makan sari tanah tersebut semula, maka tubuh mereka menjadi padat dan muncul dalam pelbagai bentuk tubuh. Dalam keadaan ini, dengan susuk tubuh yang cantik atau buruk, menyebabkan mereka wujud perasaan dengki dan sombong
terhadap kejadian masing-masing. Kemudian wujudnya tumbuh-tumbuhan seperti cendawan, padi, tumbuhan menjala. Revolusi keempat, pada fasa ini proses pembentukan manusia berlaku. Setelah wujudnya tumbuhan itu, makhluk tersebut mula menikmatinya. Apabila mereka menikmati tubuh mereka menjadi lebih padat, sehinggalah terhasilnya perbezaan tubuh antara lelaki dan perempuan. Mereka saling memerhati yang menimbulkan perasaan antara satu sama lain, maka berlakunya hubungan kelamin. Lelaki di sini atau dipanggil puri salingga, manakala perempuan dipanggil atau disebut itilalingga. Tujuan manusia hidup menurut Buddha, terdapat 3 tujuan manusia mengikut Buddha, iaitu Selina Boga Sampada untuk hidup bahagia di dunia serta memperoleh kekayaan dan dharma. Selina Sugatiyanti untuk meninggal dunia dan dilahirkan dalam dunia yang baik, dunia yang bahagia. Yang ketiga, Selina Nibutiyanti untuk mendapatkan nirvana. Ini bermaksud tujuan manusia hidup di dunia ini adalah untuk mendapatkan pakaian yang cukup, makanan yang cukup, tempat tinggal dan perubatan serta lain-lain. Dan bahagia kerana memberi dan sebagainya. Hak dan kewajipan manusia mengikut agama Buddha iaitu menghindari 10 kejahatan yang dapat dicapai melalui tubuh, bahasa dan pemikiran. Manusia perlu melatih diri untuk mengelakkan dari perbuatan yang tidak baik. Kedua, manusia berlindung pada Buddha, Dharma dan Sangha dari kelakuan yang jahat. Yang ketiga, Buddha menyarankan umatnya mengamal amalan diri untuk mengelakkan 10 kejahatan. Apakah yang dimaksudkan 10 kejahatan ini atau larangan ini? Iaitu larangan membunuh dan mencuri, menyuruh membersihkan diri, larangan menipu, larangan makan pada masa-masa yang tertentu, larangan menari, larangan menyanyi, larangan berteater dan bermuzik, larangan terlalu berhias, larangan tidur di atas katil yang luas, dan larangan menerima emas dan perak. Kesemua ini penganutnya perlu mendisiplinkan diri untuk mendapatkan nirvana. Baik, bagi slide yang seterusnya saya ingin menerangkan secara ringkas mengenai kepentingan mengetahui konsep manusia dalam agama Hindu dan Buddha yang telah dikongsikan tadi dari sahabat-sahabat saya Jordan dan juga Faizal yang telah berkongsi maklumat mengenai agama Hindu dan juga Buddha. Jadi pada slide kali ini, apa dia kepentingan dalam agama Hindu dan juga Buddha konsep manusia. Ini secara ringkas sudah pasti salah satunya adalah untuk kita menuntut ilmu ataupun menambah ilmu pengetahuan. Tidak kisahlah perkara itu bukan kepercayaan kita ataupun bukan pegangan kita, tapi tidak salah untuk kita sekadar mengetahui dan mengumpul ilmu. Bukan tujuan untuk mengamalkannya pun sudah kira ilmu, kerana ilmu ini tidak pernah habis. There is no ending. So macam seperti apa yang kita telah dikongsikan tadi, macam kita agama Islam
sudah pasti berpegang teguh kepada Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah SAW. Dan bagi agama Hindu pula, mereka berpegang teguh kepada Veda, dan Buddha berpegang teguh kepada Tipitaka. Walau bagaimanapun, walaupun kita ini semua berlainan agama, pegangan yang tidak sama, tapi saya percaya setiap kita ini dianjurkan untuk saling menghormati setiap ilmu dan juga setiap agama, kerana masing-masing kita diajar perkara-perkara yang baik. Yang kedua, macam tadi, iaitu menghormati dan memahami kepercayaan agama lain. Tidak salah, macam saya kata tadi, tidak salah untuk kita belajar apa yang orang yang bukan agama kita buat. Contoh, saya Islam, saya belajar agama Buddha. Saya mengetahui, saya mengambil informasi berkenaan agama Buddha dan ataupun agama Hindu, tidak ada salah. Yang penting itu tujuan saya untuk menambah ilmu, ataupun sudah pasti bila kita ada ilmu yang kita tidak pernah ada, contoh ilmu yang baru, dan sudah pasti itu akan membuatkan kita menghormati ataupun memahami kepercayaan agama lain. Dan Malaysia, negara kita, rakyat berbilang kaum. Kita ini semua terdiri daripada rakyat yang berbilang kaum. Agama Cina, bukan saja Buddha, bukan saja Hindu, malah kita ada banyak lagi. Jadi itu salah satu keharmonian yang ada di dalam negara kita. Selain di dalam pada kita menghormati agama ini juga dapat mengelakkan kita untuk tidak bertelagah ataupun terjadinya rasisme ini. Kerana pergaduhan perkauman ini sangatlah sensitif. Dan dalam masa yang sama kita dapat memelihara semangat kemasyarakatan antara kita semua. Dan juga supaya memelihara setiap ilmu yang ada. Yang ketiga seterusnya iaitu melahirkan individu yang berfikiran positif. Melahirkan individu yang bersikap positif ini dia terbagi kepada banyak ciri-cirinya. Salah satunya yaitu sifat sombong ataupun iri hati dan riak. Kerana bila seseorang ini dia terlalu bangga dengan apa yang dia ada, contoh ilmu, ini sering terjadi. Sekiranya seseorang itu bangga dengan apa yang dia ada, serta-merta automatik dia ni akan rasa sombong. Kerana dia rasa apa yang dia ada tu cukup gah. Dan juga menjadikan pemikiran kita dan mewujudkan pemikiran yang sihat dalam kalangan masyarakat. Dan selain daripada itu, manusia berasal dari alam semesta, ledakan hasilkan bumi dan juga makhluk bercahaya tidak dapat dilihat. Ini semua adalah melalui konsep agama Hindu dan juga Buddha. Seterusnya perbezaan konsep manusia dalam agama Hindu dan Buddha secara ringkas. Untuk agama Hindu pula, tujuan mereka adalah untuk mencapai moksha ataupun kesempurnaan bagi mereka, kerana manusia ini bersifat ketuhanan. Bagi agama Buddha pula, mereka ini untuk mencapai nirvana. Nirvana ini seperti apa yang saudara Faizal tadi telah kongsikan kepada kita semua. Dari segi tanggungjawab pula, agama Hindu ini adalah untuk menunaikan dharma dan baiki kesilapan yang lalu. Itulah dia punya tanggungjawab lah.
dari segi agama Hindu. Manakala agama Buddha pula iaitu mengamalkan nilai-nilai murni sepanjang menempuhi dukkha ataupun kesengsaraan. Okey, bagi konsep kematian pula, bagi agama Hindu, bagi mereka konsep neraka ini tidak wujud dan mereka mempercayai konsep kehidupan semula. Maksudnya bila satu orang Hindu itu mati, bagi mereka dia tidak mati begitu saja. Dia akan lahir sebagai orang yang baru. Dan juga bagi agama Buddha, mereka mempercayai adanya karma dan neraka. Mereka percaya ada neraka juga untuk proses penjelmaan semula. Baiklah, berikut adalah cabaran dalam perbezaan konsep manusia dalam agama Hindu dan juga Buddha. Salah satunya adalah mengekalkan kepercayaan agama sendiri. Walaupun mereka ini berbeza pendapat, tetapi mereka tetap berpegang teguh kepada agama masing-masing. Dan juga ketidaksefahaman dalam aspek agama. Ya, ini sudah pasti menjadi salah satu cabaran lah. Sekiranya Hindu ini berpendapat sebegini, tetapi Buddha ini berpendapat sebaliknya. Jadi itu salah satu kekangannya lah, ataupun cabaran. Dan juga yang ketiga ataupun yang terakhir, cabaran yang dihadapi oleh mereka adalah kehidupan masyarakat yang tidak harmoni lah. Macam contohnya macam racism tadilah. Mereka ini resis, membanding-bandingkan agama. Agama apa, mereka kata agama dorang lagi hebat sekali, yang satu ni cakap agama dorang pula lagi hebat. Jadi keharmonian dalam masyarakat itu tiada, dan itu akan secara automatik akan membawa kepada kecelakaan ataupun masyarakat yang tidak progresif. Baiklah, setelah selesai semua setelah selesai kita dengar daripada penjelasan daripada kami semua tadi, apa yang dapat disimpulkan di sini adalah tujuan ataupun tugasan ini diberi kepada kami. Tajuk yang ini diberi kepada kami tidak lain tidak bukan adalah untuk meluaskan pemahaman dan juga pandangan kami. Kami ini memang tidak salah untuk kami mengetahui ataupun mengambil tahu apa agama, sesuatu agama itu, mengenal dengan lebih dalam, itu tidak ada salahnya. Dan juga mengetahui manusia dicipta mengikut agama dianuti. Sebagai contoh, seorang Islam dia akan lahir sebagai Islam dan dia akan terus, insya-Allah, mudah-mudahan dia akan amalkan diri dia sebagai seorang Islam. Dan begitu juga sekiranya seorang itu dilahirkan, dicipta sebagai seorang Hindu, jadi dia akan bersungguh-sungguh mengamalkan agama Hindu ataupun Buddha yang dianuti mereka itu. Dan yang terakhir, mendidik mendidik individu menjadi lebih sensitif dan peka dalam sesuatu perkara dari perspektif yang berbeza, dan juga melahirkan individu ataupun masyarakat yang berbilang kaum yang hidup dalam suasana harmoni, tidak kisah mereka ini lain agama, lain pegangan. Kerana kita percaya, masing-masing kita percaya yang kita ini dianjurkan untuk saling menghormati dan juga berbuat kebaikan di antara satu agama dengan agama yang lain. Yang membezakan kita hanyalah amalan kita dan pegangan kita. Tetapi itu tidak menghalang kita untuk kita terus bergaul bersama orang-orang yang tidak menganuti agama kita ataupun tidak percaya kepada agama kita. Itu bukanlah ukuran untuk kita menjadikan dia bukan kawan kita ataupun orang yang kita tidak perlu dekat. Tidak, bukan begitu. Jadi secara amnya, secara keseluruhannya, telah banyak kami pelajari dalam proses ataupun ketika dalam jangka masa menyiapkan tugasan yang telah diberi oleh Ustaz Razizi. Dan mudah-mudahan apa yang kita dapat, apa yang kami sampaikan dan apa yang
kita semua pelajari di bab ini ataupun di topik ini, mudah-mudahan telah membuka sedikit sebanyak sedikit membuka mata ataupun membuka pintu ilmu kita untuk kita menerima ilmu dengan lebih banyak. Jadi akhir kata daripada saya mewakili seluruh ahli kumpulan saya, Jordan dan juga Faizal, kami ingin memohon maaf sekiranya sepanjang pembikinan ataupun pembentangan ini terdapat hal-hal ataupun isu-isu yang sensitif. Sejujurnya kami sudah bersungguh menapis sekiranya ada isu sensitif yang timbul. Kami sudah cuba sedaya upaya kami untuk menjadikan benda ini tidaklah sensitif sangat. Tetapi sekiranya ada pihak yang terasa ataupun merasakan ini sebagai isu yang sensitif, kami mohon maaf, dan yang baik itu datangnya daripada Allah, dan yang tidak dan semua kekurangan itu adalah daripada kesilapan kami sendiri. Akhir sekali ingin saya berterima kasih mewakili seluruh ahli kumpulan. Saya berterima kasih kepada Ustaz Razizi di atas peluang ini, dan semoga kami dapat terus menuntut ilmu di dalam pelbagai aspek. Tidak kisah apa saja tajuk, apa saja tugasan yang diberi, mudah-mudahan apa yang kami buat ini membuahkan hasil dan memberikan kebaikan kepada kami semua. Sekian, terima kasih daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.